Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Semoga sehat dan ceria selalu seperti biasa. Kami bersiaran sekali lagi di Monday night. Not quite live lah kot. Ini pre-recording ni. Pre-recording dah siang. InsyaAllah kita boleh gunakan untuk malam nanti ya. Baik, tuan-tuan dan puan, kita kita dah beberapa hari minggu ketiga dah ni. Nak masuk minggu keempat lah. Untuk bulan Syawal ni kan. Semoga tuan-tuan dan puan sempat berziarah lagi lah. Sahabat-sahabat adik-adik yang belum. Ada lagi ya. masa minggu lepas hari Isnin semalam apa orang ramai beraya. Macam hari nampak macam penuh hari tadi. Cuti ni ramailah orang ambil kesempatan. Okey. Very good. Okey, kita hari ni mungkin kita sembang sikit saja tentang kenaikan harga barang, macam mana kita nak bersedia. Mungkin saya cerita tips-tips sikit. Lepas tu kita ada soal jawab lah, macam mana ya. Betul. Maybe guna itu lah. So kita akan bagi berita tentang kenaikan harga. Kita dah bincang benda ni agak lama dulu lah ya. Pasal kenaikan harga barang kita pernah bincang dalam masa Covid tu kita dah ada masa Covid sekali. ada bincang. Lepas tu Monday Night Live bulan Mac saya ada sembang pasal gandum, pasal harga kenaikan harga gandum sedunia ya sedang meningkat. Ceritanya disebabkan bukan saja oleh peperangan tapi juga disebabkan oleh global warming. Jadi global warming ni menyebabkan tanaman-tanaman gandum macam tak jadilah, panas sangatlah dan sebagainya. Lepas tu dia adalah dia punya akibat-akibat kesan-kesan buruk dia, macam kita panggil repercussion dia lah, disebabkan benda tu. Contohnya macam oleh kerana perang di Ukraine, macam kita sembang itu. Kalau tuan nak tengok minit ke-26 video 17 Mac, minit 26 saya sembang benda tu, dan minit ke-38 kita sembang benda tu lah kan, sebelum ya apa akibat perang di Ukraine tu tadi. And then disebabkan oleh itu ada negara-negara yang tak nak ekspor gandum pula. Kan dia limitkan, dia nak pakai dulu. Jadi di sinilah menyebabkan kekurangan gandum di pasaran dunia ni. Ini masalah-masalah yang menyebabkan harga gandum naik. Maka tuan-tuan dan puan kena jangkakan labuh, tak boleh makan cawati selalu. Tak boleh makan roti. Roti tak boleh. Itulah kan, macam kita nak makan kuih-kuih pun payah kan. Mungkin kita kena fikirkan alternatif. Jadi hari ini kita akan sembang sikit lah apakah strategi-strategi jangka pendek. Kita sembang sikit je lah tentang tu. Kemudian apa strategi jangka panjang kan. Contohnya kalau kita nak tanam gandum lah, strategi jangka panjang lah. Kalau tanam gandum di Malaysia ni boleh ke tidak saya tak tahu. Tapi mungkin pakar-pakar food technology boleh memikirkan tentang gandum. Sebab gandum ni dia ditanam di iklim sejuk. Dia antara 10 darjah hingga 20 darjah. Gandum ada macam jenis-jenis musim sejuk dan jenis-jenis gandum musim bunga. Masih sejuk lah compare to Malaysia punya suhu. Kemudian hujan dia tak boleh banyak. Macam Malaysia hujan dia dalam 100-100 inci setahun. Dia gandum ni dia dalam suhu 10 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Kemudian dia nak hujan pun antara 20 inci setahun. Tak nak banyak hujan. Jadi tak tahu kalau food technologies boleh tanam gandum dalam glass house ke apa kan. Tak tahulah, saya cakap je. Banyak kan. Mungkin boleh ada, kita boleh produce gandum kita sendiri, dan kalau boleh tak tahulah banyak mana kita boleh keluarkan kan. Cerita gitulah kan. Mungkin boleh tanam kat kamera air. Mungkin boleh tanam di tanah yang tinggi. Tapi saya rasa kalau macam gandum ni similar to beras juga kan. Similar macam mana tu Ibu? Macam gandum kalau kat Malaysia orang masih lagi bergantung kepada beras. So penggunaan gandum tu mungkin kurang daripada negara-negara lain juga. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan, kita punya penggunaan gandum sangat tinggi. Sebabnya kita makan, tengoklah kuih bertepung gandum kan, biskut tepung gandum, kek tepung gandum lagi. Lepas tu roti canai tepung gandum kan. Jadi maknanya kebergantungan kepada tepung gandum sangat-sangat tinggi. Jadi apa kita nak buat? Jadi mungkinlah dari segi jangka panjangnya food technology boleh ikut modify tepung ubi ke, bagi jadi macam tepung gandum kan, tepung jagung ke, modify sikit lah. Dia pun pakai teknologi. Sebab ini jangka panjang. So jangka pendek macam mana tahu? Agak-agak apa kita kena buat? Kita kena kurangkan makan betul. Itu makan jawapan yang sangat tepat. Sebabnya kalau kita makan terlalu banyak tepung gandum ni, dia karbohidrat sebenarnya tak menyihatkan badan.
Jadi satu tepat lah tu kan. Tuan-tuan Puan, ni jawapan yang sangat baik daripada anak muda kita. Kan? Ini bukan bakat ni tau. Dia sendiri cakap macam tu. Saya tak tahu ceritanya. Jadi memang dalam hati saya nak bagi tahu, kita kena praktis kurangkan makanan, kurangkan makan. Kita cari makan apa ni, kita cuba makan banyak sayur-sayuran. Sekarang ni di rumah-rumah saya pun dah mula tanam sayur-sayuran macam cili ke, ulam kan, bayam Brazil ke, sayur beluntas ke, berbuas ke kan. Ulam-ulam tu kita tanam di mana yang sempat ataupun dalam pasu. Kalau rajin nak tanam buah tomato, tanamlah buah tomato kan. Tuan-tuan, kita kena cyclekan benda tu agar kita tak bergantung sangat kepada karbohidrat. InsyaAllah kan, kita ada fiber. Makanan fiber ni macam sayur-sayuran ni, dia lambat sikit lah kita punya kelaparan tu semula kan. So dia kenyang lama, itu important. Jadi ini satu persediaan yang kita boleh laksanakan sekarang. Train kita dan train anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita pun mungkin kita boleh saya berpandangan kan, saya selalu cakap ni, saya khawatir golongan-golongan yang M40 ni dia boleh termasuk M40 bawah tu, dia boleh termasuk ke dalam B40. Jadi saya khawatir benda ni akan berlaku kan, especially macam Abu cakap ni di kawasan-kawasan bandar mungkin affected lagi teruk lah kan. Jadi tuan-tuan puan cuba cari jalan untuk kurangkan makan, makan benda-benda yang boleh bagi serat banyak kan. Mungkin kalau kita selalu makan macam kuih-kuih dan sebagainya, mungkin beli roti pun tak boleh gandum juga kan. Beli roti yang whole meal. Jadi whole meal tu dia kenyang dia lama. Maka konsumsi dia penggunaan dia mungkin kita boleh beli sebuku roti untuk keluarga kita pada hari itu. Dan selebihnya tuan-tuan kena galakkan anak-anak makan protein kan, makan banyak protein. Protein sebenarnya tuan-tuan bukan ayam saja, ayam pun nak naik harga, tapi telur ayam tu. Telur ayam ni kan, saya ingat lagi masa saya duduk asrama daripada form 1 sampai dah form 5, setiap hari asrama bagi telur ayam sebiji. Sehari sebiji kita makan telur ayam. Dan anak-anak tadi, dia bila pergi belajar, dia macam tak bergantung sangat nak makan di kantin sekolah. Tak rasa lapar. Tak rasa macam tu ya tuan-tuan. Jadi mungkin kita boleh bagi cadangan-cadangan macam tu lah. Okey, itu bagi pandangan saya dari segi jangka pendek, jangka panjang lah kan. Kita kena belajar kurangkan makanan. Tapi tuan-tuan, saya cakap ni macam ada kerisauan jugalah. Saya tak tahu lah tuan-tuan punya bacaan macam mana. Maksud saya, tuan-tuan tengok berita-berita macam mana. Saya boleh tengok cerita ceramah-ceramah ustaz kan. Kadang-kadang macam nak jadi akhir zaman ni rasa kan. Dan saya tak sangka pula jadi zaman saya. Zaman anak-anak muda lagi kesian, macam zaman Labu kan. Tiba-tiba Labu umur 40 tahun, Dajjal keluar pula masa tu. Jadi eloklah kita berprepare, betul tak? Kalau dia jadi kan. Sebab sekarang ni tengoklah, satu dunia global problem. Global problem lah. Satu dunia climate problem. Kan? Sana tempat yang banjir, ada tempat yang kering dan sebagainya. Dia dah kelam kabut sikit. So makanan-makanan tak cukup disebabkan benda macam tu. Ada yang banjir memusnahkan tanaman kan, ada pula yang matahari panas sangat memusnahkan tanaman juga. So we don't know what to do basically. So better prepare lah kan. Kalau betul-betul akhir zaman, then kita ada preparation. Jadi sambil-sambil itu kita fikir juga long term. Kita fikir long term kan. Jika sekiranya kiamat belum berlaku lagi lah contohnya kan, apa yang kita patut buat. Kalau kiamat nak berlaku, at least kita ada plan tindakan kita kan, macam tu. Dan kiamat kecil boleh berlaku bila-bila. Itu dah kan, ini ceritanya. Kiamat kecil macam orang panggil kematian lah maksudnya kan. Itu yang paling dekat lah. Paling dekat itulah. So it's best to prepare for the sake of Allah. Itu paling penting ya tuan-tuan. Okey, saya rasa yang tu je lah nak cerita. Yang jangka panjang lagi satu strategi ialah, kalau boleh kenaikan harga barang ni dipanggil inflasi ni, kita cuba lawan inflasi itu dengan mengambil kesempatan dari inflasi itu sendiri. Yang menggugat inflasi ni, inflasi ni menggugat siapa? Yang tergugat date inflasi ni ialah orang-orang yang consume, yang menggunakan barangan. Tapi orang yang menjual barangan, dia kurang sikit tergugat. Sebab dia kos barangan tu dia akan pas kepada pengguna, consumer. Nampak tak? Kan harga barang naik kan, tepung gandum contohnya, harga dia naik. Dia naikkan harga capati ataupun roti canai. Harga tepung gandum naik, syarikat-syarikat pembuat roti contohnya, dia akan naikkan harga roti kan. Jadi yang mangsanya ialah pengguna.
pengguna ni pula kan, dikatakan kalau ikut ahli-ahli ekonomis lah, jika sekiranya sekarang kita dah, dia katalah kan, border kita punya sekatan-sekatan apa ni, negara, sekatan, saya ni masalah, saya ni bercakap vocabulary saya lari tu, dah tua ni kan, cakap saya tersasul je. Nak bagi tahu, kita dulu PKP tak boleh ada pergerakan kan, sekarang sekatan tu telah diturunkan ataupun dikurangkan, maka kita boleh ada interaksi di antara negeri-negeri. Jadi itu akan menjanakan ekonomi. Betul. Masalahnya ialah ekonomi itu dia masuk poket penjual saja. Dia tak bagi pada kenaikan gaji. Di situ yang kita risau kan, yang gaji manusia ni dia susah nak naik. Gaji pekerja. Jadi yang bekerja tu tadi, yang gajinya, gaji household yang 4,000 ke bawah, dia akan tergugat lah. Walaupun ada penjanaan ekonomi, kan kita tengok orang berjalan sana sini, duduk hotel mewah dan sebagainya kan. Tapi yang makan gaji ni sama, belum tentu gaji dia naik, dia inflasi. Sama ya. Jadi di sini saya nak share sikit lah kan. Strategi ni ialah kita kena ride on the inflation wave. Macam mana nak ride on inflation wave? Kita mesti jadi penjual. Macam tu. Ada banyak cara penjual. Jadi di sini lah yang saya nak bincang tu. Kalau lalu nak bertanya sambil-sambil tu, boleh tanya lah kan. Okey, contohnya nak jadi penjual ni, kita boleh masuk dalam sistem pelaburan saham umpamanya. Jadi contohnya kan, kalau kita masuk dalam tabung haji, saya sangat-sangat recommend tabung haji, sebab tabung haji ni dia tak perlu ada, dia punya volatility dia tak ada, almost tak ada. Okey, maksud volatility tu, kemeruapan pelaburan tu tidak ada. Jadi because of that, kita boleh estimate setiap tahun kita akan dapat 5 atau 4% setahun ataupun 6% setahun yang diberikan oleh tabung haji. Maka kalau inflasi pada tahun tu ialah 3%, kita dapat net pulangan 6% tolak 3% inflation, maknanya kita dapat untung 3%. Tapi kalau kita simpan dalam savings account, for example, berapa lah baru saya dapat setahun? Kurang daripada 1 ke? Kurang daripada 1%. Kurang betul. Tu lah dah tahu jawapannya. Itu banyak. Kita cerita benda tu dulu. Ya, tuan-tuan puan. Kalau dia misalnya 0.5%, tuan-tuan bayangkan inflation 3%. Maka kan wang tuan-tuan puan tu negatif 2.5%. Itu kita panggil susut nilai. Maksudnya inflasi tu yang wang tu. Betul. Jadi kita ni nak kena plan supaya wang kita grow more than inflation. Jadi parkinglah macam tempat tabung haji. Ada tempat-tempat yang terlalu tinggi risikonya. Kalau kita simpan dalam umpamanya dalam stock market, itu risk dia tinggi. Memang betul, kalau kena loteri, dia macam stock market macam loteri jugalah. Kan kalau kena dapat 20-30% tuan-tuan. Kalau tak kena dia mau negatif 40%. Tu boleh terduduk pula kan. Jadi saya cadangkan kepada golongan-golongan yang mendapat pendapatan, saya suka target 4,000 and below. So that anda-anda yang menonton ni, kalau ada kawan-kawan yang 4,000 household income dia, tolonglah share this knowledge. Kan tak nak share video pun tak apa, share this knowledge pada kawan-kawan tuan-tuan puan, cerita kat dia mah. Katalah tuan-tuan puan tak payah cerita daripada saya, cerita kata saya dengar somebody cakap macam ni, cerita kat dia orang. Yang gaji yang 4,000 less household ni, kecuali kalau anak muda tu seorang, dia duduk dalam rumah tu, dia seorang gaji dia 4,000. Itu tak apa lagi lah. Tapi kalau misalnya dia ada husband, wife, anak-anak, kumpul lah itu yang kita risau tu. Kita risau benda macam tu ya. Jadi saya cadangkan, kalau lah misalnya ada benda macam tu, mereka kena hati-hati untuk membuat pelaburan. Jangan pandai-pandai melabur disebabkan oleh nasihat-nasihat golongan tertentu. Anda pun pergi ke kursus-kursus tertentu, bayar sampai 300-400 ringgit. Lepas tu anda buat pelaburan sendiri, kononnya ada coach, tapi anda hilang duit tu dalam masa berapa minggu je, tak dapat duit tu balik kan. Yang importantnya ialah yang dapat duit ni, kalau betul lah kan, dia pergi seminar, dalam seminar tu ada 100 orang. Yang nak berjaya ni kan less than 10% tuan-tuan. Yang 90% tu dia tak bercerita. Maksudnya 10 orang je berjaya. 10 orang saja berjaya. 10 orang tu kurang. Sebab kalau dia 90 orang berjaya, semua fund manager akan belajar dengan dia. Betul tak? Itu simple aja sebenarnya. Bagi saya lah kan, kalau nak gauge betul ke dia orang cakap ni betul ke tidak, dia lebih pakar daripada fund manager akan belajar daripada dia. Tapi fund manager kita tak. Tuan-tuan tak tahu tak di mana fund manager? Buka any bank punya website,
pergi kepada dia punya bahagian unit trust, tak kira Arab Nation Bank ke, Maybank ke, ataupun PNB ke, ataupun public bank ke, pergi ke bahagian unit trust dia, tuan-tuan download dia punya prospektus, tengok fund manager dia punya cerdik ke tidak. Semua fund manager semua mantap-mantap, dan mereka inilah menjanakan wang untuk pelabur-pelabur mereka. Jadi untuk orang-orang macam saya ni, bukan tak boleh belajar, tapi bila belajar nak cuba dengan duit sendiri itu, hati-hati. Belajar bagus, tapi kalaulah misalan kita dah ada anak pinak, kita nak melabur dalam RM5,000, sedangkan RM5,000 itulah duit yang kita ada pada ketika itu, maka saya nasihatkan jangan lagi lah. Lebih baik tuan-tuan dan puan simpan dalam tabung haji. Ini nasihat saya. Nasihat saya yang kedua, jika sekiranya tuan-tuan dan puan ada RM10,000, simpan dalam RM2 hingga RM4,000 ke dalam amanah saham apa-apa saja. Yang Islamik yang Islamik, make sure ada panel syariah dia. InsyaAllah kalau simpan macam tu, jangka mesti panjang. Jangka panjang ni tak boleh pendek. Jangka pendek tak boleh. Kalau masuk keluar tak cerdik namanya. Okey, ini kajian-kajian yang saya kata saya bukan expert, tuan-tuan, tapi saya ada pengalaman. Alhamdulillah Allah bagi saya pengalaman. Pengalaman ni maksudnya apa, tuan-tuan? Pengalaman ni maksudnya saya banyak buat silap. Itu yang kita panggil pengalaman. Pengalaman tu kalau kita duk buat silap, kita kumpul lah kita punya pangkat tu. Kan, mula-mula panggil paling bawah private kan. Lepas tu baru last corporal. Last corporal. Lepas tu corporal. Lepas tu sarjan. Macam tu lah. Dia pengalaman tu menyebabkan kita naik tingkat kita tu tadi, sebab kita banyak mistake kan. Nak jadi daripada lance corporal kepada corporal umpamanya, mungkin dia kena masuk hutan kan, pegang senjata dia kena betul, ada mistake kena tak tahulah kan, kalau mistake dia mati. For example, itu life of askar tu. Kalau kesalahan tentera-tentera yang actually berkorban nyawa untuk kita patut menghargai jasa-jasa mereka. Tapi saya cakap ni orang yang berpengalaman dari segi bukan ketenteraan lah kan, dia pengalaman dia untuk menjanakan wang dia sendiri kan. Tuan-tuan boleh belajar daripada siapa pun, cumanya pengalaman saya yang saya share ni untuk mereka-mereka yang macam saya, yang hidupnya susah pada satu ketika dulu kan. Sekarang ni ada knowledge kesilapan-kesilapan tu kita share pada tuan-tuan. So saya cadangkan first kali ialah go for tabung haji, and then go for unit trust kan. Kalau ada 10,000 saving, jangan letak 10,000 tu dalam simpanan. Letak dalam simpanan dalam 3,000 4,000 sahaja. Lepas tu bakinya tu go for tabung haji, and then kalau ada excess lagi go for unit trust. That's the level of simpanan jangka panjang. Okey dah lagu saya macam tu. Tu cerita dia lah. Jadi tuan-tuan, ini cadangan saya pada mereka-mereka yang ingin nak menanam gandum, silap ya. Nak try tanam gandum boleh tak? Try lah, cari kan. Ni maksud saya yang ingin menanam investment itu, laburan. Macam tu kan. Okey tuan-tuan ya. So saya cerita begitulah kot labu. Apa labu nak? Mungkin kalau macam cakap tadi 10,000 itu yang jenis saham-saham cik, dia boleh je buat macam setiap bulan kan. Macam kalau macam anak muda mungkin tak ada macam kebolehan untuk invest 10,000 terus, 4,000 terus. Mungkin ada cara invest secara bulanan. Boleh invest secara bulanan, betul kata saudara labu kita. Tuan-tuan puan boleh buka akaun. Ada akaun yang boleh buka RM100 sebulan. Letak aja RM1 bulan, tiap-tiap bulan. Amalkan benda tu. Jadi kan, bila kita invest macam tu, kita akan jadi penjual juga. Maknanya kita ni kan, katakanlah kita invest RM100 sebulan, fund manager akan letak wang tu ke dalam company contohnya macam Top Glove lah kan, Nestle kan, macam tu kan. Jadi Nestle ni dia kira penjual lah kan. Jadi consumer makan dia punya Milo, minum dia punya Nestle buat susu lagi kan, Maggi benda-benda tu kan, Maggi Nestle tak tahu lah. Pandai tu saya tak tahu kan. Jadi maknanya kita dah jadi penjual. This is so important. Maknanya bila kita penjual, kita akan ride the inflation wave. This is utterly important. Okey, kita bukan setakat pengguna. Yang ada duit lebih tu, go ahead, anda boleh enjoy macam-macam yang anda nak enjoy. Tapi saya bagi tahu betul ya. Yang 8,000 ni tadi nanti, yang orang gaji pendapatan antara 4 hingga 8,000, dia akan rasa juga sebab harga barangan. Contohnya today dalam surat khabar kata harga gandum dah naik 60%. Impact dia akan jadi ketara pada mereka-mereka selalu beli kuih petang, selalu makan mi hong kan, roti canai. Yes.
Jadi tuan-tuan dan puan kena cari strategi. Kalau nak maintain that lifestyle, tuan-tuan kena cari jalan untuk tidak terjebak dalam traffic jam. Bayangkan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan perempuan masuk dalam traffic jam sejam. Minyak nak bakar bahan api tu berapa lama? Berapa ringgit nak bakar bahan api? Sebulan berapa kita spend? Ada RM400, ada RM600. Jadi di situ kita boleh mengurangkan kita punya, itulah maksud saya, itulah ceritanya. Saya tak tahu macam tuan-tuan puan nak kurangkan traffic jam tu tak? Payahlah tak? Tumpang. Mungkin carpooling ke dengan kawan-kawan kan, macam tu kan? Yes. Sementara je tuan-tuan, sementara Dajjal tak datang lagi, this is the time kita practice dulu. Kan kita practice betul kan? Kita practice supaya kita menahan diri daripada spending unnecessarily buat mereka-mereka punya gaji 4 hingga 8,000. Yang 8,000 kata tu no problem. InsyaAllah they can cope with it. Dia pun mungkin tahu how to invest dan sebagainya lah kan, insyaAllah. Okay, so yang tu lah ceritanya lah Bu. Kan, tips-tipsnya. Harap-harap tuan-tuan ada soalan nak tanya tak? Kalau ada soalan boleh saja masukkan dalam komen. Mungkin ruangan komen tu saya tak boleh lah jawab sebab ini not quite live. Kita akan catatkan. Okay dah Bu. Okay. So mungkin tadi Cik cakap pasal laburan tabung haji. Lepas tu ada unit trust. Lepas tu ada invest dalam bisnes kan. So mungkin saya nak tanya pasal, mungkin selepas lah, let's say kalau kita dah invest, dia dah mampu untuk invest dalam tabung haji, dan mampu untuk invest, betul lah macam orang gaji 8,000 je. So dia dah boleh tu. Dia kalau macam nak invest untuk seterusnya adalah cerita kita sembang sebelum ni adalah pelaburan tanah. Tapi kadang-kadang ada orang tanya, macam contohnya macam dia beli rumah untuk duduk. Adakah didiami lah. Didiami lah untuk orang tu duduk. Bukan untuk disewakan. Adakah rumah tu dia dikira pelaburan ataupun kira macam rumah tu untuk duduk? Interesting soalan tu. Saya ingatkan kalau saya beli rumah saya sendiri, saya nak tinggal kat rumah tu, saya duk rasa dia pelaburan. Saya duk rasa lah. Tapi kalau ikut Robert Kiyosaki dalam buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant, bagus buku tu. Dia bagi tahu rumah kita sendiri ni dia tak bagi kita income. Dia tak bagi kita macam passive income kan. Macam kalau kita beli untuk disewakan, dia ada rental income kan. So aset-aset yang ada macam rental ni kita panggil productive assets lah. So aset yang katanya productive assets ni merupakan aset yang hartanah tu jadi macam aset lah kan. Tapi rumah kita sendiri dia tak kira aset. Ini kata Robert Kiyosaki. Saya ada pandangan saya sendiri lah. Pandangan saya mungkin taklah macam Kiyosaki. Pandangan saya, kalau saya invest in any assets tu naik harga, maka saya panggil benda tu gross assets kan. Gross assets ni dia naik harga dan juga dia boleh jadi ada pendapatan tambahan, mana ada capital gains dan juga dividen. Kalau dividen dia ada plus capital gains, bagi saya itu gross assets lah. Ada yang aset yang kita invest dia ada capital gains saja tanpa ada dividends. Contohnya emas tak ada dividends. Jadi dia bukan productive assets. Boleh je nak beli, bukan saya larang beli, boleh je nak beli. Tapi bagi saya akan fokuskan kepada productive assets sebab dia mempunyai pulangan yang lebih baik. In terms of long term, kalau kita buat kiraan dia lah, kita kena kira return on investment dia. Macam tu kan. So dia macam mungkin boleh dikatakan pelaburan juga. Pelaburan tu lambat betul atau lambat. Maknanya kalau kita beli rumah tu, katalah kita beli rumah tu 300,000 kan, dia naik 400,000, tapi kita tak terasa kita 400,000. Betul tak? Sebab duit tu duduk dalam batu. Itu kan, dia duduk dalam dinding kan, duit tu je tu. Kalau nak dapat 400,000, contoh kita beli 300,000, kita jual 400,000, kita dapat duit cash 100,000 kan. Tapi at this instant kita beli rumah kita sendiri, tak terasa lah income-nya. Jadi Robert Kiyosaki dia punya pandangan, kalau ada dividen tu macam bentuk rental income kan, dan rental income tu lebih pula daripada bank, bayaran bank, maka dia dah build up dia punya positive cash flow tu tadi. So when they build up positive cash flow, maka aset begitu dipanggil aset yang menjana kekayaan lah. Itu bagi pandangan Robert Kiyosaki lah kan. So kalau macam pemilihan lokasi ni macam ni, adakah macam semua lokasi adalah pelaburan terbaik ataupun ada sesetengah lokasi yang bagi positive asset macam very interesting question. Sebab kadang-kadang ada orang cakap, saya dah beli, itu adalah pelaburan saya dan by default dia aset tu akan naik harga. So itu macam mana? It's interesting lah bila Nabu cakap itu kan.
Ramai orang dia bagi coach pasal property investment, dia mesti sebut location kan, dia cakap itu kan. Saya tak, Cik Lan cakap, sebab saya buat saya punya sistem sendiri, saya suka reka sistem saya sendiri. Jadi Cik Lan punya style dia panggil data and data. Everything is about data. Sure, if you buy in the right location, by fluke you akan dapat duit tu. For example kan, kalau saya beli property lah zaman dulu, beli property kat Ipoh, taman tak terkenal kan. Itu saya katalah, saya juga, kawan saya beli rumah satu dekat Selangor, somewhere kawasan yang tak terkenal juga kan. Jadi over a period of 10 years, rumah di Selangor tu naik. Lagi mahal. Pasal demand di sana lebih tinggi. Kan? Jadi maknanya in terms of that, yes, location is correct. Lepas tu di Selangor pula ada kawasan-kawasan yang hangat, hotspot dia tu kan. Property hotspot. Sure, if you buy that location, you pejam mata je, you ambil peta Selangor tu, kat situ kan. You beli kat kawasan tu, dia akan naik harga. Okey, property dia akan naik harga. Cumanya ceritanya ialah lebih tepat lagi jika gunakan data. Bila kita gunakan data, kita boleh saja beli property di negeri Perak umpamanya. Kan, di negeri Perak ni dia punya growth of property market is slower than Selangor dan Johor, for example kan, south of Johor especially. Jadi bila kita sembang itu, saya gunakan data. Saya akan analyse all the data, baru saya buat decision whether I can get the property investment tu sebagai positive cash flow punya property lah. Macam tu lah maksudnya. So tuan-tuan dan puan, betul lokasi, tapi Cik Lan ada saya punya kriteria sendiri. Saya gunakan data and data. Saya akan analyse data saya akan masukkan dalam spreadsheet saya yang saya reka sendiri. Dan saya akan olahkan information dan saya akan bertanya dengan berbagai pihak lah. Saya akan buat kajian dengan jurunilai ke dan sebagainya macam tu. So based on that, kita akan dapat insyaAllah investment yang mantap sikit lah kan. Kita based on errors kan cakap. Pengalaman saya tu menyebabkan saya menyimpan data-data ni tadi dan saya olahkan software saya sendiri macam tu. Jadi insyaAllah kalau kita boleh buat macam tu, measure the data, boleh berjaya insyaAllah. Tapi mungkin tu pada peringkat awal mungkin kita kena tahu juga lah tujuan untuk beli property tu untuk apa kan. Ya. Untuk investment ke ataupun untuk duduk ke. Kalau duduk saya rasa tak kisah pun mana-mana je. Tak kisah. Kalau untuk duduk nak tinggal sendiri kan, better be emotional. Kan selalunya jangan bagi tahu kat isteri saya kan. Kalau saya nak beli property, yang dulu saya beli investment property, kalau saya bawa isteri saya sekali, emotion dia sangat kuat. Whether she likes the property or not. Okay, ceritanya gini, bila kita nak buat investment, it's all about numbers. Kan, jadi kita akan detach kita punya emotion because the numbers are good. Tapi sure lah kalau kita tengok property tu kadang-kadang kan very toned down lah kan, sangat-sangat tak best lah, kawasan dia tak best kan. Tapi because kita buat data tadi, kita tengok macam this one can bagus lah, can give good returns sebagainya, kita buat tindakan. Tapi kalau nak beli rumah sendiri, better kita buat jadi emotion. In fact saya cadangkan bawa isteri-isteri, sebab isteri-isteri dia macam ada feeling towards the property investment tadi kan. Kalau suami beli property tu, make sure isteri tanya dia dulu mana lokasi dia, sebab dia lebih mahir. In fact dia selalunya akan fokus pada area kitchen dulu. Sebab kitchen tu dia punya area, area expertise. Office ada kira office. Macam dia punya second office lah, dia office dia kerja kat kan. Dia macam kalau housewife mungkin main office lah. Tapi these are the things yang saya rasa kalau beli rumah sendiri, you can be emotional. Kalau nak beli investment property, you kena letak bawah sikit dia punya emotions tu and go for the head, thinking dulu, bukan hati. Tu cadangan saya lah tu kan. Macam contohnya kalau macam saya banyak tanya soalan pasal anak muda, sebab anak muda ni mungkin golongan yang macam umur 20-an sampai 30-an ni baru nak mencari ataupun baru nak belajar pasal property. Kadang-kadang ada yang sesetengah tu yang dia belajar tapi dia tak ada jadi kalau kita kerja awal, kita tak ada deposit tu. Sebab kadang-kadang bila kita tengok deposit rumah pun dah sampai 20,000. Macam mana nak dapatkan? Adakah ada tak cara macam kita nak kurangkan atau minimumkan deposit tu? Sebab kita baru bekerja, gaji pun nak kata mungkin besar tak banyak, dan simpanan pun masih lagi kurang. So macam mana kita nak kurangkan deposit tu? Sebenarnya dari segi deposit ni, saya adalah try beli property. Saya sendiri pernah beli investment property.
dengan zero deposit. Sebenarnya zero deposit, benda tu boleh jadi, cumanya perlu banyak pengalaman dan dia perlu banyak keberanian. Bila kita dah ada pengalaman tu, baru kita ada keberanian lah kan. Pengalaman ni kita belajar daripada kesalahan-kesalahan orang lain. Okey, saya ada olahkan buku tu, tapi dalam bahasa Inggeris. Nanti saya sedang berusaha untuk translatekan dalam bahasa Melayu, tak lama lagi insya-Allah. Ada 13 cara untuk membeli hartanah dengan rendah modal. Ada banyak cara. Maknanya kalau rumah tu 300,000, boleh tak kita beli? Kalau misalnya 10% lah, contohnya 10% deposit, 10% dia kena ada 30,000. Tapi kita boleh beli rumah tu walaupun 300,000 tanpa memiliki 30,000. There are several techniques on that one. So saya cadangkan tuan-tuan dan puan boleh pergi ke website saya dan cuba beli daripada, saya buat buku tu. Tapi kalau nak free pun boleh, just email kat saya bagi free. Email kat saya bagi free je. You bacalah 13 cara untuk membeli property tu. In fact, kita ada juga YouTube video yang kita sembang teknik-teknik dia. Boleh, anak-anak muda boleh membeli property dengan rendah modal, walaupun property tu harga dia tinggi. Tapi ada syarat-syarat kreativiti yang tuan-tuan kena follow. Dan don't forget tau, one thing Bu, bila kita buat investment sebenarnya it's all about mindset. Kalau mindset kita tak betul kan, kalau mindset kita banyak takut, maka kita susah nak kejar lah benda tu. So mindset is the first fundamental thing untuk buat decision. Okay, selalunya orang-orang yang tak berapa fokus, yang terlalu takutkan risiko, dia akan banyak terlepas peluang. Tapi seorang yang cuba-cuba mengambil risiko, kadang-kadang merugikan pula. Jadi saya sini, saya tak berani nak nasihat macam mana. Yang paling penting ialah tuan-tuan kena belajar daripada kesilapan orang lain. Contohnya kesilapan daripada kesilapan saya ke, atau orang lain ke, dan sebagainya. And from that kesilapan, tuan-tuan dan puan boleh tahu macam mana kita boleh build assets yang melebihi 2 juta ringgit umpamanya. Macam mana Afalah umpamanya menjaga properti yang lebih 1 juta ringgit. Kami jaga properti untuk klien-klien kami. Dari situ kita belajar sebenarnya kan. Jadi tuan-tuan tak perlu rasa kecewa. Kalau misalnya nak tahu, insya-Allah kita ada buat kursus lah kot kan. Mungkinlah saya ni banyak sangat nak buat kursus ni, tapi saya sendiri busy. Dan satu lagi yang nak beritahu, insya-Allah kita akan buat koperasi tak lama lagi. Koperasi Al-Falah. Saya harap tuan-tuan dapatlah memberi sambutan, kerana itu adalah salah satu cara kita memiliki hartanah bersama-sama kan, dengan menjadi ahli koperasi. Koperasi bukan satu, bukan kami punya je, banyak koperasi buat benda-benda itu. Tapi kita ada pengalaman-pengalaman yang daripada international level, sebab kita pernah buat pelaburan-pelaburan bukan saja di Malaysia ya tuan-tuan. Pengalaman yang kecil inilah pengalaman yang boleh digunakan lah. Adalah sikit buying properties overseas umpamanya. So those pengalaman yang akan saya sharekan dengan tim kami. Sekarang kita dah ada lebih kurang 20 orang ahli dalam koperasi, dan kita akan launch koperasi ini nanti. Sila join. Kita tak letak fee yang tinggi. Setahun fee-nya sekarang ni berapa lah nak offer? Kalau untuk permulaan ni RM30. RM30. Jadi ini yang kita tak tahu sampai bila nak offer for RM30. Saja cakap, tak nak join tak apa ya. Ini pada mereka-mereka yang nak join dengan tim Al-Falah. Yang Alhamdulillah tim Al-Falah ni macam iklan lah sikit kan. Kami tak nak lah bragging, kita tak suka bragging. Saya bukan expert dan sebagainya, tapi kita ada pengalaman dan kita gunakan pengalaman kita ni untuk sharing dengan anak-anak muda yang ingin tengok hala tuju yang berlainan, nak ubah mindset tadi kan. Sebab mindset kita sekarang ni sebenarnya banyak dibentuk oleh rakan-rakan kita. Kalau rakan-rakan kita seorang yang positif, kita pun positif. Kalau rakan-rakan kita ialah seorang yang negatif, maka kita pun jadi negatif. Kalau rakan-rakan kita ajak pergi ke kursus-kursus stock atau forex dan sebagainya, maka kita pun terpengaruh dengan pandangan dia. Tapi kalau kita nak jadi seorang yang minda terbuka, kita kena banyak membaca. Kita kena banyak menelaah pandangan-pandangan, bukan saja setakat membaca artikel-artikel atau buku-buku, tapi research paper. Itu insya-Allah kepakaran saya. Kepakaran saya sebab saya dulu lecturer kan. Saya alhamdulillah bolehlah baca research journal dan sebagainya tentang investment, property investment dan sebagainya. So those are the thing yang I'm sharing. Jadi kalau tuan-tuan kalau kita launch nanti, sila join kalau berminat kan. Kita menghalu-halukan. Ya, alhamdulillah. Mesti anak-anak muda yang nak belajar berniaga. Yes, macam anak-anak muda ni. Ni nak nampak macam ni, tapi tanya dia berapa aset dia ada kan. Tu saja cakap. Kita sharing-sharing boleh lah. InsyaAllah. Okey, so jadi jawapan pada yang tadi tu maksudnya apa tadi? Kita boleh tengok buku tu, kita akan sharekan buku tu. Jadi kita boleh membeli
dengan low deposit sebenarnya, tapi kena ada mindset yang betul, kena ada creative mindset, and insyaAllah learn from other people's mistakes. That's most important thing. Bukan learn from saya ni pandai buat ni, pandai tak. Kita jadi pandai disebabkan kita banyak mistakes. Based on that mistake, saya berani cakap saya bukan expert. Because I've made so many mistakes in my life, okay? But alhamdulillah, because of those mistakes, I've accumulated mountain of knowledge and experience. Untuk diri saya lah, untuk diri saya. Jadi saya, siapa-siapa yang kawan-kawan saya share itulah, kan? So insyaAllah ya tuan-tuan. Lagi tu lagu boleh saya add sikit pada mereka-mereka yang tidak ada wang untuk membeli harta, jangan kecewa. Okey. Salah satu yang saya nak kena share sikit dengan tuan-tuan ialah tuan-tuan yang tak ada wang untuk membeli hartanah, kena start dabbling with business. Okay, you better start getting your feet wet. Maksudnya kan, kalau kita nak pergi berenang kan, tak pernah belajar berenang, kita kena celup kaki lain, betul lah. Ni terror berenang ni. Dia coach saya berenang ni, alhamdulillah. Kan, jadi kalau kita nak buat invest, nak menambahkan pendapatan, sebab kita tak boleh beli rumah kan, kita kena think about how to start corridor of business. Kami akan buat satu program nama dia Corridor of Business, di mana kami nak menggalakkan orang yang tak pernah mencuba bisnes kena understand, bila you run the business with low and minimum risk, insyaAllah you akan nampak peluang-peluang yang lebih baik dengan cara risiko yang sangat kecil. Kita akan share those knowledge dalam khusus-khusus dia akan datang. Kita panggil Corridor of Business, insyaAllah. InsyaAllah. So itu soalan saya tu je. Alhamdulillah, terima kasih. So kalau siapa-siapa nak tanya soalan, silakan. And kalau misalnya ilmu ni berguna, please share with them. You claim this from Allah, not from me. Jangan kata knowledge ni Cik Lan ajar. Tak perlu. You ambil, saya bagi copyright. Tak ada copyright. Ambil knowledge ni, tak ada copyright. You say that you learn from somebody kan. Cakap itu Allah bagi sebenarnya knowledge ni. So tell your friends, help them. Kalau you nak become successful really, you have to help people. This is how you can help people. You dapat pahala dengan knowledge yang tadi. Ya, insyaAllah. Okey lah, itu saja dari kita. Alhamdulillah, itu je lah. Itu saya. Thank you. Okey. See hari ni. Alhamdulillah. So kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalamah. 37 minit je. Ajar, tak ada buat. Okey. Just nice,